شاء الله نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. أين وقوله أين أوكي أي بهذه المذكورات أي بهذه المذكورات أي ماذا نقول أي تفسيري أنا kena ingat tu huruf kita huruf maani tu أي apa tadi kita apa أي nama isim syarat zaraf zaman. Okey, zaraf makan. Okey, kemudian apa laula. Ingat semua huruf tu. Lau mana lau? Harful imtina lil imtina. Laula harful imtina lil wujub. Kena ingat semua tu. Okey. Ai bi hadhil madhkurati, dengan ini yang disebut apa? Arash, kursi, lauh, qalam, semua ni. Bi hadhil madhkurat ka ghairiha, seperti yang lainnya. Min kulli, daripada setiap. Ma sabata, kulli, setiap. Ma sabata, apa yang sabit. Ini ya, apa yang sabit. Bi sahihil ahadith, dengan sahih daripada hadis. Kal hujubi, seperti hujub, terhijab. Kal hujubi, hijab, makna ada sana dinamakan hijab. Okey, wal anwari, dan cahaya-cahaya. Sebab Rasulullah di Mi'raj sebab apa? Rasulullah. Sebab tu Aisyah kata, man qala anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab fa innama ra'a nuran. Sesiapa yang mengatakan Muhammad, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sewaktu malam Mi'rajnya dia melihat zat Tuhannya, Aisyah kata dia berdusta. Fa innama ra'a nuran, dia melihat cahaya. Faham tu? Tapi Ibn Abbas tak. Dia kata Rasulullah tengok zat Allah pada malam Isra' Mi'raj. Sebab dia kata apa? Allah berfirman apa? Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Tidak kami jadikan engkau lihat yang kami tunjuk pada engkau itu melainkan fitnah pada manusia. Jadi situ sebab tu tentang masalah adakah Rasulullah melihat zat Rabbnya, sini khilaf. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tak, fa innama ra'a nuran, sesungguhnya Rasul melihat cahaya. Ibnu Abbas fa innama ra'a rabbahu. Nur, apa nur? Kita sebut ya dalam surah subhanallah Al-A'raf ini ya. Qala rabbi, Musa kata apa? Okey, qala rabbi arini anzur ilaik. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. Maka Musa berkata fi surah Al-A'raf ini, maka Musa berkata, Rabbi, Tuhanku, arini, tunjuklah zatmu kepadaku. Anzur ilai,
aku melihat kepadamu wahai Tuhanku. Nabi Musa apabila dia dengar Allah berbicara dengan dia, timbul perasaan dia ingin melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Dia tengok zat Allah Subhanahu wa taala. Faham tu? Dia nak tengok zat Allah taala. Sebab dia dengar Allah berbicara dengan dia. Sebab tu Allah berbicara dengan Nabi Musa direct. Sebab setengah Allah bicara dengan para rasulnya melalui perantaraan Jibril membawa wahyu. Tapi dengan Nabi Musa kalimullah direct. Dengan Rasulullah malam Isra Mi'raj juga direct. Jadi Nabi Musa pun timbul keinginan untuk melihat zat Allah. Dia kata, Rabbi arini anzur ilaik. Tuhanku, arini, tunjuklah padaku, anzur ilaik, aku lihat padamu. Allah sebut, qala lan tarani. Qala, maka Allah berkata lan. Arubah nas, ada tu nasbin. Lan tarani, engkau tidak sekali-kali boleh melihatku. Walakin انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. Tapi lihatlah kepada gunung itu. Musa, Allah perintahkan dia, Musa, kau tengok gunung itu. فإن استقر مكانه فسوف تراني. Sekiranya gunung tadi tetap berada di tempatnya, maka waktu itu engkau akan mampu melihat zatku. Tapi Allah sebut apa? فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا. Apabila Allah bertajalli. Apabila bertajalli, ulama tafsir kata abada nurahu. Bukan zat Allah, baru cahaya, nur. Yang Rasulullah tengok Isra Mi'raj, nur, cahaya. Tajalla, nur. Allah buka saja hijab nurnya kepada gunung tadi. Falamma tajalla rabbahu liljabali ja'alahu dakka. Allah jadikan gunung tadi runtuh, hancur, berkecai, jadi pasir balik. Nabi Musa tengok dahsyatnya kejadian tersebut. Fakharra Musa sa'iqa. Maka Nabi Musa terjatuh pingsan, tak sedar diri. Sebab dahsyatnya kejadian itu. Gunung pecah depan mata dia. Boleh? Makna hebatnya itu nur. Okey, semua ni wajib kita faham. Satu, tengok sini. Okey, sini selalu menjadi persoalan. Okey, kita jumhur Asy'ariyah. Okey, jumhur Asy'ariyah, Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Asqalani, semua ni mereka mengatakan hadis sahih ini yufidu mana? Memberi faedah zan, bukan yakin. Hadis yakin apa? Mutawatir. Jadi penuh masalah ni. Ustaz bahas dengan Syekh Ustaz dulu. Ustaz tanya, bukan bahas lah, kita nak bahas apa, kita bukan makam dia. Ustaz tanya macam mana ya Sayyidi? Indana naqul bi anna al-khabar al-wahid la yufidu ila adh-dhann. Wa umur al-aqaidiyyah, adapun perkara akidah la tubna ala adh-dhann bi khilafil umur fiqhiyah. Perkara akidah ini kita tidak bina atas zan, tapi kita bina atas yakin. Al-qat'i wal jazmi, di atas yakin dengan jazm. Bi khilafil umur fiqhiyah, bersalaan dengan perkara fiqh. Maksudnya dah. Jadi apa? Tapi sini dia kata wajib kita beriman dengan ma sabata bi sahih hadis, bukan tawatur hadis. Okey, hadis mutawatir kita kata apa? Itu qat'i, yakin. Tapi hadis ahad, zan ke tidak? Zan. Okey, zan. Okey, ingat jangan zan pada perbicaraan orang awam ni, bukan. Ini zan istilah ilmi. Mana zan ini dia tidak dapat sampai peringkat yakin 100%. Dia kata ya bunayya, tujuan dia benar ni. Ya bunayya, innama a'immatuna, innal a'immatuna, dia kata imam kita ini, qalu bi anna al ahadithul ahadiyah, hadis ahad ni tufidu dhann. Dia buat dhann apa? 5 lil firari min at takfir al munkhalifin, untuk mengelakkan daripada mengkafirkan golongan apa? Golongan yang mengingkari sebahagian
benda akidah yang sabit dengan hadis ahad. Contohnya, Dajjal dalam Quran sebut tidak? Ada setengah golongan ingkar Dajjal. Antaranya siapa? Syekh Rashid Ridha, dia ingkar Dajjal. Faham tu? Ada setengah ulama dia ingkar Dajjal. Dia kata mana boleh datang apa, macam mana boleh terima akal datang Dajjal, boleh bawa apa? Boleh bawa air, boleh bawa api, boleh apa? Boleh turunkan hujan. Itu berlaku pada karamah para nabi. Itu hanya berlaku begitu karamah para nabi. Mana boleh apa Dajjal sampai begitu? Mengingkari. Golongan Mu'tazilah ingkar Dajjal. Okey, dia kata sebab apa? Sebab tu untuk kita mengelakkan. Contoh, ingkar apa lagi? Dia kata seperti mengingkari Dajjal, mengingkari Imam Mahdi. Sebab apa? Benda ini sabit dengan hadis sahih, tapi tak sabit dengan ayat Quran. Dajjal ada dalam Quran? Tiada. Ya'juj Ma'juj ada. Ada kita sebab tu dia kata, jangan kita faham tadi. Sebab dia kata wajib kita beriman kan dengan qalam, dengan apa? Arasy, kursi, semua ni min kulli ma sabata, dengan apa yang sabit bi sahihil ahadis. Dia kata, kita kata hadis ahad ni dhan. Mengapa? Makna sebab ada dhan. Sebab tu untuk kita mengelakkan. Contoh, menafikan azab kubur. Mu'tazilah menafikan azab kubur. Mu'tazilah menafikan azab kubur. Azab kubur sabit dalam hadis sahih. Tapi dia kata, ya, kita beriman. Biarpun hadis ni hadis ahad, yufidu dhan, tetap kita beriman bahawa di sana ada azab kubur dan wajib kita beriman. Tapi Ustaz tanya, jadi mengapa kita kata hadis ahad dhan? Dia kata untuk kita mengelakkan dan mengkafirkan mukhalifin. Sebab dia kata kalau kita pegang begitu, berarti kita kata hadis ahad ini yakin, hadis ahad yakin, siapa menolak Dajjal kafir, siapa menolak azab kubur kafir. Faham tu? Jadi dia kata sekarang bermakna kita akan mengkafirkan firaqal Islamiyah, sebagian firaq apa? Macam golongan Mu'tazilah semua ni. Sedangkan kita, imam-imam kita dulu tak mengkafirkan mereka. Faham tu? Jelas maksud dia? Jadi sini ingat silap faham? Dia kata tadi, min kulli ma sabata bi sahihil ahadith. Jadi sebab tu kita kata hadis sahih tetap kita gunakan untuk benda akidah. Biarpun secara nazariyatnya, secara teorinya kita mengatakan hadis ahad ini yufidud dhann, la yufidul al-ilmi. Faham tu? Tak macam sebab tu. Okey, bukan mazhab kita, mazhab lain pun. Bolehkah kita baca Quran dengan riwayat ahad? Boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab syarat Quran mesti riwayat dia mutawatir. Boleh tu. Okey. Boleh faham tadi ya? Mengapa ulama kita mengatakan hadis ahad ni dhann? Okey, la yufidul ilmi. Sebab apa? Sebab setengah hadis tu kadang-kadang apa? Ulama ni kata sahih, imam ni kata dhaif. Faham tu? Imam ni kata dhaif, imam ni kata sahih. Sebab tu dia kata, sehingga kan Ibnu Qayyim dia mengatakan hadis paling ganjil sekali hadis apa? Wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhtunan. Dilahirkan Rasulullah SAW dalam keadaan dikhatankan. Dia kata inilah hadis paling ganjil. Ada yang kata mutawatir, ada yang kata dhaif, ada kata maudhu', ada kata sahih, ada kata hasan. Semua ada hukum. Boleh baca Tuhfatul Aulad. Dia kata inilah salah satu contoh hadis paling ganjil. Wulida Rasulullah SAW makhtunan. Dilahirkan Rasulullah SAW dalam keadaan berkhatan. Ada kata hadis ini mutawatir, ada kata hadis ini sahih, ada kata hadis dhaif, ada kata hadis maudhu', ada kata hadis ini hasan. Semua ada hukum itu. Betul? Dia kata jarang. Dia kata hadza min gharibil hadis. Sebab apa? Fi hukmil a'immah fi. Faham tu? Sebab ini ingatlah mensahihkan, mendhaifkan hadis juga ijtihad ulama. Boleh faham tu kan? Okey. Atas tengok ni. Ingat biarpun sabit dengan hadis macam azab kubur semua tu, at-tasdiqu membenarkannya, yajibu alaika wajib. Biarpun hadis sahih kita kata yufidu dhann, tapi wajib kita i'tiqad. Betul? Yajibul alaika, ke atas engkau, ayyuhal insanu, wa insan, al insanu al mukallafu, yang mukallaf. Fayajibul iman. Tengok ni, wajib beriman. Biarpun sabit dengan hadis sahih, biarpun di segi imam-imam kita hadis sahih tak seperti hadis mutawatir yang sampai peringkat
yakin wal qat'i wal jazmi. Hadis sahih dia sampai peringkat apa? Adh-dhann, dhann. Sebab kita ada pendapat. Dia ada apa? Yakin, kemudian apa? Dhann, lepas dhann apa? Syak, lepas syak waham. Okey. Lepas tu kadhib. Okey. Fayajibul imanu, maka wajib beriman biwujudiha, dengan kewujudannya. Dengan kewujudannya. Kewujudan apa sebut ni? Syar'an, di segi syarak. Hasbuma, seperti mana ulima, diketahui, kita ketahui daripada hadis-hadis menceritakan okey, arasy begini, kursi begini, begitulah kita beriman. Tafsilan, secara tafsil, secara detail. Au ijmalan, ataupun secara ringkas. Kita beriman di sana ada kursi, kita beriman di sana ada arasy, kita beriman di sana ada qalam, kita beriman di sana ada lauh, tanpa kita sebut secara tafsilnya. Jelas. Ghayatul amri, kemuncak amri, perintahnya, annal iman biha, sesungguhnya beriman dengannya. Annal imana, sesungguhnya annal iman, al iman biha, dengannya, dengan hadhil madhkurati. Ha ni balik pada madhkurati. Ta'abbudiyun. Mana ta'abbudi? Ha? Lawan apa ta'abbudi? Maqulatul makna. Benda ta'abbudi makna semata-mata pengabdian diri kita pada Allah. Mengapa Allah ciptakan arasy? Itu terpulang pada dia. La yus'alu amma yaf'alu. Jangan ditanya apa Allah buat. Wahum yus'alun. Mereka ditanya. Mengapa kita beriman ada kursi? Mengapa Allah cipta kursi? Itu urusan Allah. Sana ada qalam. Ada arasy. Itu semua urusan. Dia cipta apa yang dia kehendaki. Okey, cuma satu persoalan. Apa makhluk Allah paling besar? Arasy. Ini ulama sebut. Ada lagi kah makhluk selepas arasy? Di atas arasy ada lagi makhluk kah? Okey. Ada di atas arasy ada lagi makhluk kah? Sini berbeza. Ulama ahli sunnah wal jamaah dia kata mungkin ada lagi makhluk selepas arasy. Tapi golongan falasifah, orang falasifah dia kata tak. Jirim yang terbesar adalah jisim yang terbesar adalah arasy. Ini golongan falsafah. Itu beda ya. Sebab tu dalam bahasa disebut golongan falsafah. Golongan falasifah. Ahli falsafah mengatakan makhluk Allah makna macam apa? Al-Farabi semua tu. Sebab kita sebut macam Al-Farabi, Ibnu Sina, faham tak? Ibnu Sina, Ibnu Rushd. Mereka ni kita sebut sebagai falasifah. Golongan falasifah. Jadi golongan ni mereka mengatakan arasy adalah jisim atau makhluk Allah yang terbesar. Tak ada lagi makhluk besar lepasnya. Tapi kita kata ahli sunnah mengatakan ada tak lagi makhluk selepas arasy? Kita mengatakan mungkin. Itu semua di bawah kemungkinan. Cuma Allah tak cerita. Allah cerita pada kita, kita tahu paling tinggi adalah arasy. Selepas tu Allah tak cerita. Jadi kita diam. Ada tak ada? Kemungkinan ada, kemungkinan tiada. Kita tak jazamkan. Boleh? Sebab Allah apa? Fa'alun lima yurid. Dia boleh ciptakan berpuluh-puluh kali ganda lebih besar pada arasy ni. Boleh? Dia mampu buat. Fa'alun lima yurid. Dia mampu melakukan apa dia kehendaki. Boleh? Sebab kita harus ada lagi makhluk lepas arasy dan harus tiada. Ini ahli sunnah wal jamaah. Falasifah tak? Tidak ada lagi makhluk lepas arasy. Dia lah paling besar. Boleh? Okay. Qauluhu, dan perkataannya. Qaulu Imam Al-Laqani. Wan naru haqqun, dan neraka itu benar. Ujidat, telah diciptakan. Ini. Ujidat, telah diciptakan. Kal jannati, seperti syurga. Makna neraka telah Allah ciptakan, syurga telah Allah ciptakan. Sekarang ada tak ada neraka? Ada. Ada tak syurga? Ada. Sekarang ada neraka, ada syurga. Okey. Iaitu wan naru, an-nar, neraka, allati hiya darul azabi, yang dia balik pada nar, darul azab, tempat azab. Okey, macam mana azab dia?
inna adna azaban yaumal qiyamati, inna adna azaban, sesungguhnya adna azaban, orang yang paling ringan, inna adna azaban yaumal qiyamati, pada hari kiamat, rajulun, seorang lelaki bukan perempuan, yanta'ilu, memakai selipar, ni'al, naklah, naklun, ikhlaq, naklai, selipar, yantal binaklain minan nar, daripada api neraka. Itu paling dia bagi pakai selipar daripada neraka. Fayaghli biha dimahu, fayaghli, maka dengan sebab selipar api neraka dia pakai tadi, yaghli biha dimahu, menggelegak otaknya. Pakai tapak kasut daripada neraka, pakai kasut, pakai selipar daripada neraka, panasnya otak menggelegak. Wal iyad billah, summal iyad billah, summal iyad. Inilah yang benar-benar kita geruni. Itulah yang benar-benar kita takut. Faham tu? Itulah yang benar-benar kita takut. Sebab tu kita takut ancaman Allah, bukan kita takut ancaman makhluk. Fattaqun nar, sebut fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Takutlah neraka, bahan bakarnya manusia dan juga batu. Berhala semua tu. Allah sebut takut kita. Sebab itu perlu kita takut, bukan takut Covid. Takut Covid jeli gila babi. Takut kepada Allah, takut neraka ni, kita hidup dengan penuh ketenangan, penuh keyakinan. Sebab kita ikut disiplin, ikut syariat yang Allah syariatkan kepada kita. Faham tak? Itu bedanya kita takut pada Allah. Takut dengan ancaman Allah. Wattaqun nar allati, takutlah neraka. Allah sebut. Faham tak? Okey. Dia kata itu, inna adna nasi azaban yaumal qiyamah, sesungguhnya yang paling ringan azab, itu paling ringan tu, kira dan neraka dia VIP tu, VIP neraka. Rajulun yanta'ilu binaqlaini minan nar, seorang lelaki diberi pakai selipat daripada neraka. Fayaghli biha dimahu, menggelegak otaknya. Otak ni bukan lagi terbakar, menggelegak air menggelegak, mana cair dia menggelegak otak dia. Faham tu? Itu kita minta berlindung kepada ya Allah Rabbana. Sebab tu jaga apa? Man shalla qabla adh-dhuhri arba'an wa ba'dahu arba'an. Siapa yang solat sebelum zuhur 4 rakaat, qabla zuhur 4 rakaat, wa ba'dahu arba'an, selepas zuhur 4 rakaat, haramahullahu 'alan nar. Allah haramkan sama sekali neraka sentuh dirinya. Itu, faham tu? Jaga ibadat tu. 4 rakaat janji apa? Janji Rasul, janji daripada Allah di atas lidah Rasulullah. Jaga betul. Qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Okey. Darul adab sabitatun bil kitab was sunnah, sabit dengan Quran dan sunnah. Wattifaqul ulama'il ummah, dan persepakatan, mana ijma' ulama'il ummah, ulama umat sini, semua mazhab Syiahnya, Mu'tazilahnya, Jabariyahnya, Qadariyah, semua mengatakan apa? Neraka ada, syurga pun ada. Siapa tolak bukan Islam, kafir. Okey, aujadallah. Tapi ini ada masalah sikit. Aujadallah, menciptakannya Allah. Fima madha, pada apa? Fil ladzi, mani ma mausulah, madha, pada waktu yang telah lalu. Makna Allah telah cipta syurga sebelum ni lagi. Faham tu? Okey, sebab apa sini? Sini dia, okey, kita baca lagi. Wa raddal musannifu, okey, tengok, dia kata sekarang syurga ada, sekarang neraka ada. Ini akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Wa raddal musannifu, dan menolak musannif Imam Luqman fi kauniya haqqan fima madha, kalnya allati hiya dar sawa, yang dia merupakan darus sawab, tempat balasan baik, pahala. Fi kauniha, pada keadaannya, haqqan, hak. Syurga benar, neraka pun benar. Wa annaha, dan sungguh ia, neraka dan syurga ini, ujidat, majhul, diciptakan, fima madha, pada waktu yang telah lalu. Tengok sini. Wa raddal musannifu,
dan menolak musannif Imam Laqani bihaqiqatiha dengan hakikat kedua-duanya. Mana hakikatnya? Syurga ada sekarang, neraka ada sekarang. Syurga Allah lama sudah ciptakan, neraka lama sudah ciptakan. Untuk apa? Ala munkirihima bil marrah, ke atas orang mengingkarinya syurga neraka ini, bil marrati sekali, kal falasifah, seperti golongan falasifah. Golongan falasifah. Kita sekarang berbangga kan PhD apa? Filosofi falasifah, doktor falasifah. Doktor falsafah. Imam Ghazali tulis apa? Tahafut falasifah, pendustaan golongan falsafah. Okey, falasifah. Macam siapa? Dia kata golongan setengah golongan falasifah. Sebab tu macam Ibn Sina, dia doktor, tapi ulama dulu mengkategorikan dia sebagai golongan falasifah. Al-Farabi termasuk juga. Faham tu? Sebab dengan sebagian ulama mengkafirkan Ibn Sina. Sebab berapa perkara akidah mereka kata dia ingkari. Faham tu? Jadi kita kita serahlah benda itu urusan ulama mereka. Tilka ummatin qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabat. Mereka umat yang telah berlalu. Tilka ummatin qad khalat laha ma kasabat, bagi mereka apa mereka kerjakan. Faham tu? Mereka bawa apa mereka kerjakan. Cuba kita sebut Ibn Sina ni sebagian ulama kafirkan dia. Termasuk siapa? Termasuklah Imam Ghazali. Okey. Ala munkir bil marrati kal falasifah wa bi ijadihima fima madha. Ni pertama dia tolak orang yang mengingkari kewujudan syurga dan neraka. Sekarang golongan mana? Golongan anti hadis, golongan sosialis. Dia kata apa? Maksud syurga dan dengan neraka dalam Quran ni. Okey, sebab tu ada satu terjemahan baru. Terjemahan Quran baru, dia bukan sebut Quran, dia sebut bacaan. Quran tadi kita bacaan. Bila Quran tu bacaan? Bacaan qiraatan. Inilah golongan anti hadis. Dia buat satu buku, nama dia buku bacaan. Dia tak letak Quran sebab dia terjemah Quran terus bacaan. Manusia diterjemahkan wahai rakyat. Syurga bagi dia, itu syurga ini gambaran bagi masyarakat yang mendapat keadilan sosial yang sempurna. Neraka baginya, golongan kafir ni, yang di atas nama anti hadis kan, yang belagak pandai tapi bodoh sebenarnya ni. Anti hadis macam-macam lah, nak rasa pandai. Sosialisme dalam Islam, sosialis dalam Islam. Mereka ni mereka kata maksud syurga dalam Quran ini adalah kemuncak keadilan sosial dalam masyarakat. Situlah syurga kehidupan masyarakat. Maksud neraka ini apabila masyarakat tidak mendapat keadilan sosial yang sepenuhnya. Golongan kapitalis menguasai, menindas, buat apa mereka suka ke atas rakyat awam. Ini golongan ni kafir. Faham tu? Sebab syurga, okey, mereka tafsir begitu. Okey. Golongan ni kafir. Satu. Dan yang kedua, wa bi ijadihima, dan dengan perkataan telah diciptakan keduanya fima madha, pada apa yang telah berlalu, ala munkiri, ke atas golongan mengingkari wujudihima, kewujudan kedua-duanya, fima madha, pada yang lalu. Sebab setengah golongan dia mengatakan syurga belum wujud sekarang, neraka belum wujud. Bila Allah ciptakan di akhirat kiamat nanti baru Allah ciptakan syurga, baru Allah ciptakan neraka. Golongan inilah sekarang kita dengar. Dia kita tafsir, maksudnya apabila Allah sebut ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, wahai Adam, tinggallah engkau bersama isteri di syurga. Dia kata maksud syurga itu bukan syurga yang dijanjikan, bukan syurga di akhirat maksud tu. Kita maksud syurga itu sebuah taman. Faham? Maksud sebuah taman. Ada juga dia kata taman tersebut adalah kawasan Aceh. Sebab situ apa? Penuh dengan pokok-pokok semua. Ada lagi kata di Gunung Jerai. Ada kata di mana? Okey, Nabi Adam Allah letak di mana? Di kawasan Aceh. Sebab dia kata ada jumpa tapak kaki besar. Jadi makna taman tadi, okey, Allah sebut apa? La tazma'u fiha wa la tadha. Engkau tidak kehausan dan tidak kepanasan. Dia kata Nabi Adam ini sewaktu Allah ciptakan dia, Allah letaknya di kawasan
Nusantara. Sebab Nusantara ni kawasan yang penuh dengan rimbunan pokok. La tazma'u, kau tak haus sebab sungai-sungai banyak, air banyak. Wala tadha, tak panas sebab pokok merimbun. Jadi apa dia buat kesalahan, Allah campakkan dia apa? Ke padang pasir. Itu faham tak? Ini ada golongan ni ya. Dia kata maksud syurga tu bukan syurga yang dia janjikan. Kita kata ini bukan pahaman ahli sunnah wal jamaah. Ini iman laqani tolak. Boleh? Okey. Dia kata ni, wa annahuma, dan sesungguhnya kedua-duanya innama yujadani, diciptakan yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ka Abi Hashim, seperti Abi Hashim, wa Abdul Jabbari, dan Jabbar al-Mu'tazilayaini, dua orang Mu'tazilah. Tiga. Wa yadullu lana, dan menunjuk pada kita qissatu Adami wa Hawa, qissatu Adama wa Hawa, kisah Adam dan Hawa. Makna syurga. Sebab pas tengah kata, kalau syurga mengapa mereka kena keluar? Sebab itu mereka duduk. Itu dimasukkan syurga sebagai darul imtihan, nak uji saya. Faham tu? Bukan darul nikmah. Akhirat baru darul nikmah. Faham tu? Okey. Dia kata sini, qissatu Adam wa Hawa alaihi assalam ala majbil Quran was sunnah, atas apa datang pada Quran dan sunnah, wan aqada al ijma', dan telah berlaku di atas ijma' qabla zuhuril mukhalif, sebelum zahirnya pendapat orang bertentangan. Sebab tu setengah sekarang hari ada pula kata sebelum Adam ni ada manusia lain lagi. Sebelum Adam ni ada manusia lain. Jadi kita sebut okey, dia kata sebelum Adam ni ada manusia lain. Sebab tu dia kata orang apa Paleolitik ni tarikh dia jauh lebih dulu pada Adam. Itu kau reka sendiri, kau kata dulu pada Adam. Okey, dia kata orang Paleolitik ni, segi kita kaji kajian sejarah ni, kewujudan mereka jauh dulu. Paleolitik tak cipta kamu, yang cipta istilah dia orang. Jadi kita sebut apabila Allah sebut wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu jelas merujuk pada Adam. Jadi kita kata Quran sebut Adam lah khalifah, manusia pertama di muka bumi ni. Sebelum tu apa? Sebelum tu jin. Wal janna khalaqna min qablu min naris samum. Jan, iaitu jin, kami ciptakan sebelum cipta Adam daripada api. Okey. Jadi setengah dia datang segini, dia kata tak. Sebelum, sebenarnya Adam ini telah generasi tadi Allah musnahkan, baru Allah ciptakan Adam. Jangan benda-benda akidah ni jangan buat rekas tu. Cukup kita berpegang apa yang ulama salaf dulu pegang dalam Quran. Sebut begitu. Paleolitik, Neolitik itu istilah kafir cerita. Jangan cuba apa? Cuba nak apa? Nak modify dengan Quran ya. Istilah Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, semua itu istilah kafir ciptakan. Istilah dinosaur semua mereka bawa pada kita. Jangan cuba-cuba nak apa? Nak dimunafikan dengan ayat Quran. Maksud mereka ni di Adam tu generasi kedua sudah manusia ni. Faham tu? Okey, wadah tu? Okey, wallahu taala a'lam. Ada satu soalan nampak wuduk kah? Apa tu? Tak ada? Okay, ingat itu Ustaz kita kan. Ini sebab tu akidah. Ini belajar buku sains dulu, belum belajar akidah. Itu jin mengarut tu. Baca buku sains dulu, belajar buku sains dulu sebelum baca buku akidah. Sebab tu zaman kita sekarang bagi ini akidah sunnah jemaah. Akidah kita tentang dinosaur begini. Akidah kita tentang Nabi Adam begini. Tentang kehidupan manusia begini. Akidah kita zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik itu bohong semua tu. Faham tu? Tidak ada istilah prasejarah. Allah telah catatkan sejarah kita sebelum manusia diciptakan lagi. Wa id qulna lil malaikah. Suatu kami berkata pada malaikat, belum ada manusia lagi. Faham tu? Ini zaman okey. Assalamualaikum Ustaz. Masa manakah kita berniat wuduk? Adakah sebelum semasa membasuh tangan atau kita basuh muka? Waktu mana? Yalah, apa mana niat? Qasdu syai'i muqtarinan bil fi'li. Qasad melakukan sesuatu disertakan dengan perbuatan.
Okey. Sekarang azan Isyak. Allahu akbar, Allahu akbar. Ustaz berjalan, itu baru qasar. Pergi ke tempat wuduk, itu baru qasar. Ustaz buka paip, baru ustaz basuh tangan, itulah niat. Jadi sekarang niat di mana? Asal niat wa awwala wa mahalluha 'inda al-qalbi, tempatnya di hati. Wa mahalluha 'inda awwali wajibi. Tempat asalnya bila kita niat, sewaktu pertama sekali kita basuh kawasan wajib. Mana wajib? Wuduk. Muka. Jadi asalnya niat, kita niat mana? Waktu kita basuh muka. Tapi ingat ya. Jadi kalau kita niat waktu basuh muka, waktu basuh tangan tak niat, dapat pahala tak niat? Dapat pahala. Basuh tak pahala. Mana? Tak dapat pahala. Jadi ada saja kalau kita tak niat basuh tangan sekali. Sebab dia kata, niat wajibnya waktu basuh muka. Afdalnya kita mula lagi niat sewaktu basuh tangan. Supaya sunat basuh tangan kita dah dapat. Sunat berkumur kita dapat, masuk hidung kita dapat. Kemudian kita bawa terus niat tadi sampai kita basuh muka. Ini untuk orang nak memperhalusi niat. Faham tak? Itu untuk orang memperhalusi niat. Sedangkan niat ni, siapa ambil uduk dia niat sudah tu. Tak pernah tanya di mana dia niat. Faham tak? Ini untuk orang nak perhalusi. Sebab tu bab niat ni jangan perhalusi sangat. Nanti dia nawai. Bunyi tu lah. Sembahyang Allah usolli. Jangan perhalusi sangat. Cukuplah. Mana niat? Okey, basuh tangan. Orang tanya buat apa? Wuduk lah ni. Oi, kau tak tahu ke? Wuduk lah ni. Niat lah tu. Betul? Okey. Apa lagi? Allah, hilang balik. Jadi ingat ya. Paling afdalnya kita basuh waktu awal kita ambil wuduk, basuh tangan tu. Dan kita bawa dia sampai basuh muka. Tempat wajibnya waktu basuh muka. Okey, yang kedua. Bagaimana cara kita bersihkan pinjaman bank bukan cara Islamik. Kita buat pinjaman. Pinjaman sekarang adakah cara Islamik? Adakah? Pinjam bank cara Islamik? Saya kata tiada. Saya berpegang dengan pendapat Said Ramadan Al-Buti. Dia kata tidak ada pinjaman cara Islamik sekarang. Yang adalah pinjaman riba. Sebab pada kata Rasul sebut, sayati zamanun 'alan nas lam yabqa ahadun illa wa akil riba. Fa illam ya'kulu asabu min ghubari. Akan datang satu zaman tidak ada seorang pun melainkan dia akan makan riba. Kalau tak makan pun, tak terlibat riba, dia tetap terkena debu-debu riba. Said Ramadan Al-Buti Asyahid, dia kata apa? Bank Islam Jordan, Bank Islam Syria, dia kata kami tidak ada riba. Sedangkan Rasulullah kata semua muamalat tidak ada riba. Berantum. Mana bank ya? Tiba-tiba kita dapat surat. Oleh kerana anda tidak mampu membayar, maka berdasarkan firman Allah, fa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Maka sekiranya peminjam tadi susah, maka kami bagi tangguh sampai kau dapat kerja balik, ataupun kami halal si hutang kamu. Hutang kamu berbaki lagi lebih kurang 250,000. Oleh kerana kamu susah, kami halalkan saja hutang kamu. Itu betul-betul pinjaman Islam. Kalau siapa terima surat itu, bank sebut, oleh kerana anda susah, tidak hilang pekerjaan, maka kami bagi tangguh sampai bila? Sampai anda mendapat kerjaan dan ada kemampuan kewangan untuk bayar balik. Ataupun kami cari pahala lebih, kami halalkan semua pinjaman anda. Sebab Allah sebut, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Sekiranya ini prinsip pinjaman Islam. Sekiranya orang pinjam tadi susah, wajib, bukan wajib ni. Ini wajib. Kamu bagi tangguh sehingga dia mampu bayar. Wa an tasaddaqu, kalau kamu bersedekah pada dia, halalkan saja hutang, khairul lakum, lebih baik. Halalkan sedekah sunat. Tangguhkan hutang halalkan hutang sunat. Tangguhkan hutang wajib. Di sini sunat lebih baik pada wajib. Kalau mana ada bank kita terima surat itu, inilah sebenarnya pinjaman Islam. Adakah bank buat begitu? Carilah, itu bank Islam. Mana bank Islam mesti ada begitu. Sebab Allah sebut dalam surah Al-Baqarah begitu kan. Dia tak tangguh, dia apa? Ini lawat bayar, ada apa? Ada fine dia kan? Ada apa? Penalty lagi. Riba semua tu. Jadi dia kata contoh dia buat. Sekarang dia buat pinjaman. Dia buat 100,000, kena bayar apa? 120,000. Dia bayar 20,000,
La'anallah akil riba wa mukilahu wa katibu wa syahidahi. Allah laknat orang makan riba, orang bagi orang yang makan riba, orang yang tulis riba, kerani dia, wa syahidahi, saksi perjanjian pinjaman tadi. Dia bayar dia pinjam 1,000, bayar 120,000. Semua dilaknat. La'anallah akil riba wa mukilahu wa katibu wa syahidahi. Allah laknat orang makan riba, orang yang bagi orang yang makan riba, dia bayar balik 120,000, dia bagi orang makan riba, dia juga dilaknat. Wa katibahu, kerani yang tulis, wa syahidahi, saksi perjanjian pinjaman tadi, semua dilaknat. Jadi kalau dia bayar 120,000 apa? Berarti apa? Berarti dia bagi orang lain makan riba, dia juga dilaknat. Maknanya macam mana? Dia hutang 100,000, dia bayar 100,000. Larilah daripada bank. Pindahlah pergi Guatemala mana pak, supaya bank tak boleh cari dia. Sebab nak minta apa? Nak minta riba. Faham tu? Nah, jadi tak, dia bayar 100,000 saja sebab Allah sebut fa in tubtum falakum ru'us wa amwalikum. Kalau kamu bertaubat daripada pinjaman riba ini, falakum ru'us wa amwalikum, maka bagi kamu hak kamu, modal kamu. Kamu pinjam 100,000, bayar dari 100,000. Jadi bank kata ada 20,000 lagi, itu kamu cabut saja. Sabar-sabarlah. Pergilah, lari mana? Di Guatemala kah, di mana? Di Ivory Coast kah? Di Madagaskar kah? Mana lah? Faham kah? Okey, kalau bayar kita terlibat juga. Tapi kalau dipaksa bayar juga, ini dosa juga. Sebab tu banyak bersedekah. Sebab apabila kita buat maksiat dengan Allah dengan harta kita, kita bayar balik ibadat kita dengan harta. Wattabi'il hadas sayyi'ata tamuha. Ikutlah kebaikan selepas dengan kejahatan yang kita lakukan untuk padam balik kejahatan kita. Betul? Okey, wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan mazidah ya rabb sultanik. Allahumma shalli sallim alal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batilan warzuqna ijtinaba wa la taj'al muntabisan alaina fanadil wajhal muttaqina imama. Allahumma asrif 'anil bala wal waba wal fahsya'i wal munkar والمهن والفتن ما شئنا غيره. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الله أكبر. لم يأذن بغني أذن